Okay. So kita buat ulang kaji hari ni. Yang pertama yang inilah. Siapa betul soalan ni? Saya. Oh, awak seorang lah betul. Saya. Oh, ramai betul. Okay. So kita tengok yang salah kat mana. Okay, so macam mana awak nak buat soalan ni sebenarnya? Sebenarnya soalan ni dia boleh guna unicorn tau. Unicorn kekal, kalau ingat lagi lah, kekal, Saya buat. terbang, tendang. Ada orang dia buat macam 8 tu dia jadikan terus kuasa apa semua kan. Kalau saya tak buat yang tu dulu lah. Maknanya kita buat yang unicorn dulu. Maknanya apa yang kekal. Okay, yang kekal yang ini, yang kalau hijau ni kekal. So terbang, tendang. So dia akan jadi 1/8 sama dengan kekal tu. Terbang, 2x ni terbang, kuasa setengah. Macam tu. Nampak tak? Okey, lepas tu kuasa setengah ni kan, kalau pergi sebelah, sekarang dia kuasa setengah. Bila dia pindah ke sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Sebab setengah tu adalah punca kuasa. Kalau kita tulis dia cantik-cantik macam ni, setengah tu dia adalah punca kuasa. So kalau dia pindah sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Okay, so awak buat macam mana lepas tu? Kuasa 2 kan, jadi 1 kuasa 2 maknanya semua kena kuasa 2 sama dengan 2x. Okay, jadi 1/64 sama dengan 2x. Soalan nak apa? Nak x. Jadi x adalah 1/64, 2 pergi sebelah, darab ni. Pergi sebelah jadi bahagi. So 1 per bahagi kan. So 64 kali 2 lah. So x sama dengan 1/64 kali 2 berapa ya? 128. 128. Okey, terima kasih respon. Okey, jadi sekarang ni yang jadi kesalahan saya tengok ramai orang dia buat macam ni. Dia buat dalam bentuk perpuluhan. So dia buat 0.0 berapa ya? 0.78 banyak lagi lah. Okey, so kalau soalan tu dia boleh jadikan pecahan macam ni kan. Dia boleh jadikan pecahan. So, apa ni? Baik. Dia boleh jadikan pecahan. Jadikan pecahan. Elakkan perpuluhan ya. Sebab kita kadang-kadang kita takut kita tu salah ambil kat belakang tu. Kita nak ambil 4 angka bererti tapi kita lupa nak round off ke. So dia akan jadi salah. So kalau macam ni better kita tinggalkan dalam pecahan. Okay, so lagi sekali siapa yang tak faham, saya buat kaedah unicorn sebab saya tengok keadaan dia dah sesuai untuk guna unicorn. Keadaan benda ni. Macam mana cikgu tahu dia tu sesuai? Cikgu, macam mana tu? Senang je nak tahu dia sesuai, dia ada lock. Lepas tu dia ada, tak kisahlah apa benda kat sini, kat sini pun ada. Dan dia ada satu nombor kat sini. Maksudnya dia ada lock dan nombor. Lock dan nombor. So kita boleh guna unicorn. Lebih senang. Lebih senang lah daripada awak buat. Mungkin ada pelajar yang buat macam ni. 1/8 tu dia buat 8 kuasa setengah. Setengah pula. 8 kuasa negatif 1. Lepas tu dia buat pula 2 kuasa 3. Betul tak? Negatif 1. Dia macam dah ada kuasa negatif kat situ. Dia jadi habis semua. Habislah semua huru-hara. So salah jawapan akhirnya. So ingat, kalau boleh guna unicorn, kita guna unicorn. So macam mana cikgu nak tahu guna unicorn? Tengok dia ada lock, ada nombor. Lock, nombor. Unicorn lah. Kekal, terbang, tendang. Ni kekal. Yang kecil ni tendang. Terbang. Kekal, terbang. Lepas tu dia tendang ni naik atas. Tendang Okey, mana lock dia mana cikgu? Bila dia terbang, lock tu hilang lah. Itulah tujuan kita guna unicorn supaya lock tu terbang, hilang. Okey, terbang, hilang. Macam tu. Okey. So ada soalan tak nak tanya? Takut laju. Yang ni kuasa setengah
Tak ada kuasa setengah bagi sebelah, dia boleh terbalik je pun sebenarnya. Kalau awak tak nak buat kalau awak tak nak buat punca kuasa, awak boleh buat macam ni. 1/8 sama dengan 2x kan. Ni setengah. So pergi sebelah dia jadi terbalik 2/1. Sama je. Pergi sebelah dia jadi terbalik 2/1 pun boleh juga. Dan kita kena kuasa atas bawah. Soalan ni kebaikannya adalah atas dia 1. So 1/2 dapat 1 juga. Kalau misalnya 2, habislah awak. So maknanya kalau awak nak tukar, nak jadikan dia kuasa 2, mesti 2/2. Maksudnya mesti atas dan bawah macam ni lah. Okay. So tak ada apa-apa nak tanya. Kita pergi soalan seterusnya. Ya, ada nak tanya? Tak ada. Cikgu. Kalau log kan. Log. Kalau dia contoh jawapan dia 1/128 ni kena kecilkan ke? Ataupun cantik ke? 1/128 dah tak boleh cantik, tak payahlah. Maksud saya jadikan 2 kuasa. Tak payah. Okey. Tak payah. Itu kalau awak jadikan 2 kuasa berapa Isa? 2 kuasa berapa dapat 1/28? 2 kuasa 7 kot. Betul, 2 kuasa 7. Kalau awak jadikan macam ni, ini namanya tak siap lagi ni. Tak siap kalau macam ni tak siap. Dia yang ini baru siap. Dia mesti 1/128. Macam tu. Okey? Itu yang terringkas lah. Okey. So kita tengok soalan seterusnya yang ramai pelajar salah, nombor 10. Okay, nombor 10 ni. Nombor 10 ni. Setiap kali soalan log memanglah dia jadi macam ni lah. Dia jadi pening gitu. Okey. Untuk soalan nombor 10 ni, macam biasa saya, kalau kita nak jawab soalan log ni, ataupun indices, dia mesti ada gabungan dengan indices sikit. So, mesti kumpulkan setempat. Nombor dengan nombor, log dengan log. Okay, ada orang, ada pelajar, dulu masa dia belajar, dia jadikan 3 ni, awak jadikan 3 ni sebagai log juga. Contoh ni contoh lah. Ini jalan yang panjang. Maksudnya dia buat begini. Tolak log x kuasa 3. Dia buat macam ni. Maknanya dia jadikan log kat sini. Nampak tak? Dia jadikan log x. Sebenarnya sama je. Kalau kita potong dia jadi 3 balik. Maksudnya kita jelmakan 3 tu dalam bentuk logs. Tapi akhirnya 3 juga sebenarnya. Kenapa kita jelmakan? Sebab kita nak bagi dia supaya semua sebutan dia log. Dengan sama dengan tu pun log juga. Macam tu kan. Tapi saya tak suka guna kaedah ni. Sebab macam benda dah elok dari 3. Benda dah seorang kan. Seorang bebas. Tiba-tiba awak bagi dia komitmen. Awak bagi dia beban. Jadi macam lagi panjang kerja awak. Jadi nak ceritanya, nak senang, tak payah jadikan log 3, log x dekat 3 ni. Okey, awak tak payah ni. Awak pindahkan dia. Maknanya awak kumpulkan log dengan log, nombor dengan nombor. Itu better. Sebab bila kita kumpulkan log dengan log, nombor dengan nombor, nanti last kali kita akan boleh guna unicorn. Unicorn lah paling senang kalau nak buat log. Kalau awak master unicorn ni, memang senang. Tak ada masalah. Okey, so kita tengok kaedah yang senang adalah kita pindahkan dia setempat. Log dengan log, nombor dengan nombor. So saya pindahkan kat sini. Log x 750. Pindah je tukar. Ni pergi sebelah. So kalau ni positif, pindah jadi negatif lah. Sama dengan 3. Negatif 3 ni pindah sebelah jadi positif. Gitu. So sekarang ni kita tahu bila macam ni kita tak boleh buat unicorn lagi. Sebab unicorn syarat dia mesti log seorang, nombor seorang. Dia single. Kalau macam ni, apa maksud single mingle ni cikgu? Kalau ini dia 2. Laki bini. Pakwa, makwa. Double dia tak boleh guna unicorn. Dia unicorn tu dia mesti seorang-seorang. Kan log apa-apa tak kisahlah sama dengan nombor. Jadi seorang baru boleh guna unicorn. Gitu. So sekarang ni kita kena cantikkan dia lah. Kita belajar kan kalau tolak jadi apa. Waktu kita belajar log dulu. Ataupun saya sudah lupa cikgu. Nak belajar 2019 nak jawab nanti 2021 memang lupa lah kan. So kena buat latihan supaya you all tak lupa benda tu. Okay, so kita gabungkan dia supaya dia jadi single. Daripada 2 orang ni kita gabungkan dia jadi seorang. So tolak ni kan kita tahu dia akan jadi bahagi. So you all buatlah.
750 bahagi 6 sama dengan 3. Kalau boleh nampak lah saya buat tu. Kali sikit, maknanya 750 ni kan 2 orang kan. Kita gabungkan dia. Kenapa bahagi cikgu? Kan kita belajar tolak akan jadi bahagi. So kita dapatlah 750 bahagi 6. Kalau boleh simplify, kita simplify dulu, boleh tak? Oh boleh. Allah, soalan ni senangnya. Okay. So kita boleh simplify. 750 bahagi 6, so kita dapat 125 125 sama dengan 3. Macam gitu. So apa yang berlaku seterusnya? Nampak? Dia dah jadi single. Log 1, nombor 1. So dia dah boleh guna unicorn ya. So unicorn kekal. Kan? Ni kekal. Yang ni kekal Okey, yang ini kekal. Kekal. Lepas tu terbang. Terbang pergi mana? Pergi sebelah. Okey, terbang. Bila terbang dia duduk kat sini. Lepas tu dia tendang ni naik atas. 3 ni naik atas. Sebab tu dia kekal. Ingat kekal, terbang, tendang. Kenapa cikgu namakan dia unicorn konon-konon unicorn tu kekal. Kan konon-konon dan cerita Barbie kan kekal. Lepas tu dia boleh terbang. Lepas tu dia boleh tendang. Jadilah unicorn. Okay. So kekal terbang tendang, kita tak ada masalah. So bila kat sini 125 sama dengan X kuasa 3. Kalau sini kuasa 3 pergi sebelah jadi punca kuasa. So awak boleh carilah kat sini. 1, 2 kuasa 3 sama dengan X. So jawapannya 5. Dah siap dapat jawapan. Okey, senang. Sebab saya tahu mungkin bila saya tengok awak buat latihan dalam kelas lah, kadang-kadang awak suka tukar 3 ni awak jadikan dia log juga. Kenapa awak buat macam tu? Sebab saya tengok example buat macam tu cikgu. Ya, example tu mungkin dia nak bagi awak faham kot. Tapi kalau saya senang, kita cuba kaedah unicorn. Maknanya kita jadikan macam ni lah. Kita pindahkan sebelah-sebelah tu. Kan, kita pindahkan kat situ. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada, senang. Ini hari ni latihan dia memang soalan yang agak menguji basic lah sebenarnya tak ada soalan kebat lagi. Okey, mungkin next class kita buat kebat pula. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Ni kenapa pula ni? Soalan yang seterusnya. Index. Dah masuk index Okey, soalan seterusnya dah masuk index. Okey. Ni senang sangat soalan ni. Tapi ramai salah lah, saya pelik juga. Soalan ni memang senang lah kalau tanya saya index. Awak kena tahu sebenarnya awak tengah buat apa ni. Tajuk indeks dengan log ni kadang-kadang dia bercampur. Macam soalan ni lah lebih kurang dia bercampur juga sebenarnya bila kat sini dia dah masuk indeks kat sini. Atas dia log, bawah dia dah indeks Kenapa cikgu kata indeks? So bila dia ada kuasa 3, kuasa indeks tu bermaksud kuasa. Bila dia ada kuasa tu dia dah masuk indeks. Tapi atas tu sebenarnya soalannya log. Jadi dia gabung lah kat sini indeks dengan log. Kalau yang ini dia memang indeks semata-mata. Memang kalau ikutkan memang senang sebenarnya, tapi tak tahu kenapa ramai salah. Tak tahu, mungkin jawapan salah ke? Ya, kita check lah. Okey, 16 16 dengan 8 ni kalau ikutkan ada tak 8 kuasa berapa dapat 16? Kau awak buat 8 kuasa 2 dapat 16. Dia tak ada dia memang tak ada. 8 kuasa 2 dah 64. So dia tak boleh guna asas 8. Kalau indeks ni kita kena cari asas yang sama kiri dan kanan. Okey, so yang saya nampak kat sini asas yang kita boleh guna adalah 2. Mungkin tadi ada careless mistake sebab tu awak salah. Okey, so asasnya 2. So 2 kuasa 4 dapat 16. Buat kurungan dulu. 3x sama dengan, okey, kalau 8 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Kurungkan dia. 6x tambah 1. Nampak tak? Saya tukar je ni dia punya kuasa ni. Yang ini saya tidak usik. Saya tukar dia punya base dulu. Sebab kalau kita nak buat 8 kuasa sebelah sana, kita nak buat 8 tak boleh sebab dia tak boleh mati Dia mesti sama untuk kita matikan kedua-duanya.
Kan kita nak matikan nanti kan. So kita kena sama ni. Kalau sini 2, sini 2. Dia nak mati kena sama. Kalau macam ni awak tak boleh potong. Oh memang senang hidup awak ya. Admit tak ada senang macam tu. Kalau awak rasa terlalu senang dalam kerja awak tu, awak double check sikit. Tapi kadang-kadang memang senang pun admit ni. Kadang-kadang lah. Tapi jarang berlaku. So bila kita dah buka dia punya kuasa indeks tu, 2 kuasa 4, 16, kuasa salah bagi tahu. Okay, kita barulah kita darab kat sini. Darab antara ni darab. So dia akan jadi 2 kuasa 12x. Yang ni akan jadi 2 kuasa 18x tambah 3. Kat sini sekarang ni saya tak risau sebab awak buat latihan dekat rumah. Kalau waktu SPM nanti, terus SPM trial ada insyaAllah kot. Okay, kalau awak SPM nanti, kebanyakan bukan cerita SPM ni, cerita trial tahun lepas, soalan ni keluar nombor 1. Kalau buka-buka paper, alamak, soalan indeks. Senang je. Tapi ada 2-3 orang je betul. Soalan memang senang. Macam ginilah soalan dia. Saya pun galak jugalah kenapa pelajar boleh salah. Awak tahu dia orang salah apa kat belakang ni? Termasuklah pelajar yang pandai. Yang betul tu pun memang pelajar yang dia memang tahap sederhana, kira sangat berhati-hati, dia betul lah. Yang pelajar pandai ni dia terasa macam benda tu terlalu senang sampai dia buat careless. So saya tak nak benda tu berlaku soalan trial. So pengajaran bagi dia lah waktu trial. Okey lah sebab ada trial, so dia ingat waktu SPM nanti dia ingat. Kalau yang tak ada trial ni, tu yang kita kena buat latihan lah. Okey macam ni dia mesti darab 3 darab 6x. So memang betul lah 18x. So 3 darab 1. Jawapan dia 3. Saya rasa mungkin salah tadi jawapan sebab awak lupa pada belakang ni. Ini tahun lepas saya ingat lagi soalan ni. Memang saya ingat sebab saya pelik kenapa budak boleh salah. Rupanya dia lupa nak expand kat belakang tu. Sangat rugi. So you all kena hati-hati jawab periksa sangat kena hati-hati. Okay, so bila dah sama macam ni, dah kembangkan, tengok base dia pun sama nampak 2 dengan 2. So apa lagi, potong lah. Potong. So bila potong kita ambil kuasa dia. So ini 12x sama dengan 18x tambah 3. So nak pindah siapa? Pindah sebelah ni lah. Negatif 3x. So 18x tolak 12x. So negatif 3 sama dengan 6x. So x sama dengan buat kat sebelah Ya, x sama dengan negatif 1/2. Okey, yang ini pun boleh mistake juga. Nak cerita tak? Tahun lepas, soalan tahun lepas ke dia keluarkan ni macam soalan tahun lepas je. Ada pelajar tu, dia dah betul kat sini dah. Cantik dah. Dia boleh salah pula dekat sini. Kenapa? Dia buat x sama dengan negatif 2. Hati-hati sebab bila awak tengok macam ni, awak macam dah hafal jawapan. So macam awak tak berhati-hati. Awak pun tulislah dengan yakin yang x sama dengan negatif 2. Salah. Jawapan dia negatif 1/2 sebab kita pindahkan 6 ni ke sebelah. Kan? So dia di bawah. So negatif 1/2. Tuan-tuan ni soalan tahun lepas. Saya tak perasan dia memang dah betul kat sini, salah kat sini pula. So memang dalam 60 orang yang ambil trial, 60 orang, dalam 3 orang je yang betul soalan tu. Dia betul bukan sebab tak tahu buat, sebab careless. Dia betul. Dia salah sebab careless. Bukan sebab dia tak tahu buat. Sangat kena berhati-hatilah untuk soalan yang senang macam gini. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Soalan yang pelajar ramai salah. Yang ni paling ramai pelajar salah. Mungkin soalan dia confuse ataupun jawapan dia salah. So kita check sama-sama. Okey, soalan ni tadi ada tanya dalam grup kan. Apa benda ni? So soalan ni kalau ikutkan pelajar tanya dekat sini. Kalau saya nampak mata saya adalah 9 kuasa 3x. Sebenarnya dia boleh tukar-tukar kuasa tu, dia boleh suka hati dia nak duduk kat mana. Ni 9 ni 3 ni x kan. So jadi confused pula. Sebenarnya dia boleh duduk dekat mana-mana yang dia nak duduk lah. Dia sama je. Maknanya 9, 3, x. Semua sekarang ni dia letak 3 ni kat depan. X ni kat belakang. Bukan 3 kuasa x tambah 3. 3 kuasa x tambah 3. Oh, betul juga ya. Mengelirukan soalan tu. Saya nampak kat sini. Rupanya macam ni. Ikuan betul kan soalan ni? Betul. So dia 3 macam ni ke sebenarnya? Betul. Yang ni
Bukan yang ini. Oh, Ya, soalan keliru saya nampak yang macam ni, sebelah-sebelah ni. Rupanya dia macam ni. Dah habislah cerita. Habislah salah ya. Okey, jadi sekarang ni tak apa. Soalan ni dia memang keliru sikit, tapi yang sebenarnya yang ini. Yang Ikuan cakap lah, yang ini. Yang ni betul. Maknanya 3x tambah 3 tu sebab 3 tu dia macam rapat sangat ke arah 9. So kita ingat dia macam ni. Sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya dalam nak bagi tahulah dalam lalang keluar macam tu. Dalam periksa dia boleh berlaku Maknanya kalau memang diasingkan. Mungkin dia asingkan tu dia buat jauh sikit ke. Memang dia buat jauh lah. Maksudnya 3x tambah kat sini. Kot. Tambah kat sini. Tak boleh juga. Tak logik Ataupun dia buatlah juga macam ni ke. Dia takkan buat tambah kat sini dia akan buat darab. Contohnya dia buat macam ni. Okey, yang ni awak tengok yang saya bulatkan ni. Kalau berlaku lah, maknanya dia buat 3 dengan ni, dia boleh jadi macam ni lah. Sebenarnya sama. Tapi sekarang ni soalan tu dia mengelirukan. Okey, jadi sebenarnya macam Ikuan cakap lah dengan Dayah cakap, dia adalah 3x tambah 3 je. Okey, x tambah 4, punca kuasa sama dengan 1 per 3x tambah 3, 9x. Rupanya sebab dia mengelirukan. Okey, sebab tu ramai yang salah jawab kot. Sebab dia salah baca macam saya lah. Okey, so soalan ni nak buat macam mana? Macam biasa asas dia dulu 3. Okey, kita tengok asas dia ni 3. Macam mana awak nak settlekan? Settlekan satu-satu dulu. Okay, so kita try settlekan yang bawah dulu. Yang ni kita jangan kacau lagi. Okay. 1 per. So settlekan yang ini, yang bawah ni 3 darab ni. Sebenarnya ni rapat-rapat darab lah. Jadi dia kuasa dia akan jadi tambah. Tak apa, kita buat dulu. Darab 3 kuasa 2x. Okay, so kat sini saya ambil bawah sikit. Jadi dia akan jadi kat sini 1 per 3 x tambah 3 tambah 2x. Kenapa tambah? Sebab sini darab Ni dia buka ni 3 ni 9, dia buka 3 kuasa 2. So bila darab, kuasa ni akan jadi tambah semuanya. X tambah 3 tambah 2x. So dia dapat jari pula. Saya tulis dulu ni. Takut terlupa. Okay, so kat sini dia dapat 1 per 3, 3x tambah 3. Betul tak? Okay. Betul. Betul kan? Betul. Betul. Okay, so bila dah macam ni, dia apa? Dia naikkan, dia jadi negatif. Panjang sikit lah jangan kerja ni. Dia akan jadi negatif. 3 kuasa negatif ni semua semua kan. Semua negatif. Jangan buat negatif 3x je. Semua. Satu ni. Bila naik semuanya jadi negatif. So kat situ kena hati-hati. Okay, so kita tengok apa yang boleh jadi kat sebelah sini pula. Sebelah sini kita jadikan 3 kuasa 3. Betul ke 3 kuasa 3? Betul kan? 27. Okay. 3 kuasa 3. X tambah 4. Okay, kalau ikutkan ni punca kuasa 2. Betul tak? Punca kuasa 2 kan? Ke punca kuasa 3? Punca kuasa 2. Jeng. Macam nak buat? Punca kuasa 2. Tak ada masalah Pergi sebelah dia jadi? Kuasa 2. Saya buat macam ni lah supaya awak nampak. 1 per 2. Kenapa kuasa 1 per 2? Sebab dia punca kuasa adalah 1 per 2. Okay, jadi ni saya kembangkan dulu sebelah ni. Dia jadi tolak. Okay. 3x tambah 12 sama dengan. Okay, sekarang ni saya nak pergi. Sekejap. Ada orang nak masuk ke?
Kenapa tak boleh? Sekejap Okey. 3 negatif 3x tolak 3. Okey, ni setengah. Pergi sebelah jadi kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kuasa 2 3x tambah 12 sama dengan. Okey, kuasa 2 tu kan dia pergi sebelah 2 tau kuasa 2. So jadi panjang juga ni. 9 negatif 6x tolak ni darab je lah. Tolak berapa ni? Tolak 6. Kena buat lagi bila nak siap ni. 3x tambah 12 sama dengan 3 kuasa 2. Ni panjang sikit lah jalan kerja saya. Mungkin awak ada yang salah. Bukan kedua tu terus darab dengan kuasa dia. Sebab ni kan semua kuasa kan. So 3 tu tak payah kuasa 2 dah. Kejap saya tengah bayangkan kejap. Setengah ni kuasa kan. Pergi sebelah jadi kuasa 2 semualah. Maksudnya kuasa dia je lah kan yang darab dengan 2 tu. Ni sekali. Dua-dua kena. Dua-dua kena. 3 kuasa 2 dengan benda tu kuasa 2. Contoh kalau kita buat 3 kuasa 2 sama dengan ni setengah Mana ada teacher, bukan dia darab dalam tu je ke? Itulah saya dia tengah. je lah. Kuasa dia je lah. Okey, kejap. Pergi sebelah jadi kuasa dia sahaja. Tengok cikgu kau melalut. Okey, kejap. Padam. Kuasa luar sahaja ni salah ni. Okey, setengah kuasa sahaja. So jadi 3 negatif 6x tolak 6 sudah boleh matikan kat sini. Okey. Okey ni setengah ni kuasa ni pergi sebelah jadi kat sini kuasa 2. Nanti kalau saya salah saya akan cek balik lah. Okey. So kat sini bila awak kuasa 2 kan benda ini sahaja. Nanti dia mati kat sini lah sebab dia dah sama 3. So last sekali awak akan dapat macam ni. Nak pindah mana? 3x tambah 6x sama dengan negatif 6 tolak 12. So 9x sama dengan negatif 18. X sama dengan negatif 2. So jawapan dia negatif 2. Macam tu. Okey, boleh tak? Nak tanya tak apa-apa? Teacher, kenapa tak darab dengan 3 teacher? Tak kuasa 3 sekali. Saya buat kuasa dengan 3 sekali kat sana. Dia darab ni je. Saya kena buat dalam bentuk biasa dulu. Contoh kejap. Nak nampakkan siapa pula ni. Dia kalau ada orang masuk dia macam ni lah. Okey. Contohnya kalau kita buat 3 kuasa setengah sama dengan 3 kuasa 6. Contohnya kan. So bila kita pindahkan setengah ni, ni setengah kan. Ataupun macam ni lah, ni punca kuasa. Ni 3 kuasa 6. Okay, kalau kita pergi ke sebelah, dia kuasa 2 kan. Saya rasa macam semua. Tapi tak tahulah, nanti saya pastikan. So nanti kalau ikutkan kuasa 2, macam ni. Ni mati. So kita akan dapat. Tak Isa, dia yang ni je Isa. Ni je. 3 kuasa 12. Macam tu. Kejap saya bagi contoh lain. Ni tak nampak. 4 lah. 4 kuasa X punca kuasa sama dengan 4 kuasa 3. Contohnya kan. So 4 kuasa X ni dia adalah kuasa setengah lah. Sama dengan 4 kuasa 3. So nanti kalau ikutkan setengah ni, punca kuasa ni kita pergi sebelah. 4 kuasa X sama dengan 4 kuasa 3 kuasa 2. So yang ini sahaja Isa. Macam tu. 4 kuasa X sama dengan 4 kuasa 6. Macam tu. Boleh tak? Maknanya kuasa 2 tu dia yang kat sini sahaja. Tapi nanti saya cek balik lah, saya takut saya salah.
Dah lupa pula. Terlalu simple Jadi sampai dah confuse. Okay. Punca kuasa pergi sebelah. Dia akan jadi ataupun awak boleh buat satu nombor lah nanti kita cuba cari. Kita buat satu nombor. Punca kuasa pergi sebelah jadi kuasa 2 kat sini sahaja. Kat sini sahaja nanti kita cari dalam bentuk nombor. Nanti saya cuba cari supaya nampak. Kalau X ni takut tak nampak. Jadi kita cuba cari nombor satu. Okay. Ada soalan lagi tak? Lagi satu soalan je yang pelajar ramai salah. Nombor 11 boleh aku? Nombor 11, ramai salah ya nombor 11. Tak ada ya? Okay, jap. Nombor 11 soalan apa? Nombor 13 dulu Boleh? 13 dulu. Sebab ini ramai salah. Okay, 13 ni macam nak awak buat? Awak kena pindahkan dulu ke sebelah macam tu. 3x tambah 5. Sebab ni saya tak tahu kenapa ramai salah. Okay, so mungkin dia lupa nak darab kot. Okay, so sekarang ni 3 kuasa 2 x tolak 1 sama dengan 3x tambah 5. So mati-mati jadi 2x tolak 2 sama dengan 3x tambah 5. Okay, siapa yang salah soalan ni mungkin awak lupa nak kembangkan kat sini. Sebab tu awak salah lah, sebab ramai yang salah soalan ni. So nanti dia akan jadi negatif 2 tolak 5 sama dengan 3x tolak 2x. So x sama dengan negatif 7. Okay, ni 13 Okay, soalan nombor berapa Isa? 11. Kita tengok jap soalan 11. Soalan apa? Soalan log. Yelah memanglah soalan log. Kejap saya tengok jap soalannya. Sekejap. Soalan log 11. Okey, soalan ni. Log 5, betul tak? 8x tolak 4 sama dengan ada 2 kat depan ni. Ni. Log 5, 8x tolak 4 sama dengan 2 bla bla bla. Betul tak ni soalan dia Isa? Betul teacher. Betul. Okey. So soalan ni macam mana nak selesaikan? Yang ini dia ada ni tau. Dia ada ni alien kat depan ni. So dia tak boleh buat apa-apa lagi ni. Dia kena pindahkan dulu alien tu. Okey, so 8x tolak 4 sama dengan log 5 3 kuasa 2 tambah log 5 4. Okey, awak pindah kawasan ni je tau. Jangan pergi pindah 2 tu sampai ke semua tempat. Ni 2 ni naik kat sini je. Nampak tu? Okey, lepas tu awak akan satukan yang sebelah sana. Okey, kurungan dekat sebelah sini dia dah duduk dalam kurungan elok-elok dah. Jangan pergi buka pula. Dia macam kita dah kunci singa dalam kandang, lepas tu kita pergi buka pula kandang tu. Habislah. Macam tu. So kalau awak nampak kurungan, awak jangan buka. Biar dia duduk dalam tu dan diam. Elok je dan diam. Jangan buka lah. Kadang-kadang pelajar dia suka buka benda ni. Dalam peksa selalu berlaku lah. Okay, so ni dah cantik lah keadaan dia dah sangat cantik. Semua dah tak ada alien kat depan ni. So cantik lah tu kiranya tu. Tak ada dah alien. Jadi kita boleh satukan dia. Okay, satukan dia macam mana? Okay, log 5. Kan? Okay, 3 kuasa 2 tambah bermakna darab 4. Macam tu. Ni tambah kan? So sini darab. Jadi dia dah cantik lah ni kat sini. Okay, log 5. 8x tolak 4 sama dengan log 5. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 4, 36. Betul tak? So nanti matikanlah. Dah sama kiri kanan, matikan. Last kali dapat 8x tolak 4 sama dengan 36. Jadi 8x sama dengan 36, 40. X sama dengan 5. Jawapan betul tak? X sama dengan 5. Betul. Okay. So Isa nak tanya apa? Saya salah ni. Saya kembangkan 8x. Sorry. Dah agak dah. Tu yang biasa berlaku dalam peksa Okey, ingat Ingat sampai bila? Kalau ada kurungan, kalau ada kurungan jangan buka. Dia macam seolah-olah kita dah kurungkan singa yang sedang lapar di dalam ini. Ni ibaratkan singa lapar.
Kita pergi buka pula kurungan tu, habislah hidup kita. Macam tu. So kurungan jangan usik. Tak kisahlah tolak ke tambah, kalau dia dah buat kurungan ni maknanya kita jangan usik. Biar dia kurungan sampai bila-bila sehinggalah dia dah hilang lock ni. Kan? Sekejap padam. Nanti confuse kan awak tak usik-usik pula kan. Okay, so sekarang sehinggalah dia dah hilang lock ni dah tak ada. Baru kita usik, nampak? Baru kita pindahkan dia satu-satu ke sebelah sana. Macam tu. Selagi dia ada lock tu, dia ada lock kan, kiri kanan ada lock, kita kurungkan dia, jangan buka. Macam tu Okay. Soalan lain ada tak, permintaan soalan lain? Rasa dah habis kot untuk soalan-soalan yang pelajar ramai salah. Yang paling teruk soalan 15 lah, sebab salah soalan punya. Lagi ada tak? Tak ada 14. Nombor apa? Tak ada dah? 14. 14? Tiba. Okay, tengok je 14. 14 soalan 6 kuasa 2x darab 9 kuasa x sama dengan 18. Okay, sebelum saya terlupa, yang live worksheet tu saya dah simak ada 18 orang je yang hantar. Dia memanglah ada macam jawapan tu dia macam salah lah, 6 tambah P, 6 tambah Q, dia macam sebenarnya betul tapi dia buat salah kan. Yang mana salah tu tak apalah, saya dah semak dah. Tolong buat soalan tu bagus sebenarnya. Nanti saya akan pilih lah beberapa soalan untuk dibincangkan pada minggu hadapan. Soalan daripada live worksheet tu. Soalan dia bagus, awak kena buat. Kalau awak nak mahir soalan log ni, awak kena buat soalan yang asas dulu. Sebab saya takut dalam batch awak nanti tahun depan, dia dah tak keluar soalan biasa macam ni. Dia keluar soalan yang ayat panjang. Tapi kalau yang biasa pun awak tak conquer, nak buat soalan ayat panjang, susah. Kebanyakan revision saya buat ni, kalau awak tengok nampak macam senangnya soalan cikgu bagi. Macam soalan minggu lepas fungsi kuadratik. Betul-betul paling asas saya tanya. Memang saya akan bagi yang senang-senang dulu, yang basic dulu. Kalau basic tu awak tak boleh pergi, saya tak akan bagilah soalan kebat. Kalau awak okey, saya akan bagi soalan kebat. Macam itulah. So awak kena tengok kena buat lah apa yang saya bagi tu, awak kena buat. Di samping awak study benda lain. Saya tengok ada beberapa pelajar bagus dia tak, mood dia tak jatuh lah. Maksudnya dia keep study, keep momentum tu. Satu hari satu soalan pun tak apa. Admit janji momentum tu sentiasa ada. Satu hari satu soalan. Paling-paling malas 2 hari satu soalan. Macam tu. Maknanya sentiasa kena ada momentum admit tu sampailah awak nak SPM. Kalau awak dah tengok jadual SPM, dah tengok belum jadual SPM? Dah. Dah kan? Jadual SPM sangat sakit Hari pertama akaun, hari kedua yang akaun lah yang sakit. Akaun lepas tu bersambung dengan kimia, tak silap saya. Lepas tu bersambung admit dan LAM. Esoknya LAM. Bersambung sangat bersambung. So kalau awak baru nak study pada waktu tu, baru nak study akaun, baru nak study kimia, orang yang ambil kimia lah, baru nak study admit, memang takkan sempat. Memang awak akan jadi tepu macam itulah. So sebab tu awak kena buat daripada sekarang, kekalkan momentum. Bila sampai saat nak SPM tu, semua benda dah ada. Semua benda dah ada dalam kepala awak. Dah ada dalam diri awak, dah sebati dengan diri awak. So nanti untuk SPM tu hanya tinggal tacap-tacap je, macam pandang seimbas lalu je, macam tu je. So kena kekalkan momentum daripada sekarang. Sebab saya tengok jadual sangat padat. Sebelum ni jadual saya suka sebab MAT tu macam ada jarak juga. Tapi kali ni memang dia tak jarak, dia memang macam tu lah, rapat-rapat. So kena ni lah, kena pandai plan lah masa depan awak. Okay, so kita tengok soalan ni soalan ni dia nak apa sebenarnya? Kalau kita nak buat 3 kuasa tak boleh kat sini kan? Okay, kita tengok. Kita settlekan dulu yang ini, 3 kuasa 3 kuasa 2 tak boleh. 3 kuasa macam mana nak buat ya? Fikir. 3 kuasa 3 tak boleh. So macam mana nak buat ni? 9 jadi 3 kuasa 2x. 9 jadi? 3 kuasa kuasa 2x. 2. Nanti dia boleh satukan, betul tak? 3 Ah. kuasa 2x. Betul. 9 ni tukar macam gini. Okey, dah nampak dah. Bagus. So nanti kalau awak perasan nanti last kali 2x dengan 2x ni adalah benda yang sama. Yang ni dia langsung tak boleh tukar dia punya indices dia tak boleh tukar base dia. 6, 3
Ni kan 6, 3, 18. Memang tak boleh tukar. Dia tak ada yang sama antara mereka. So apa yang kita boleh tukar adalah macam ni. Kalau pertama awak tengok dia punya base. Dia punya tips Base tu maksudnya yang ni lah yang saya gariskan biru Awak tengok dia base 2 ke, base 3 ke, base 4 ke, base 5. Kalau tak ada base, kita fokus pada kuasa. Cari kuasa tu biar dia sama. Kuasa sama. Kenapa? Cuba awak tengok saya bulatkan ni 2x 2x dengan 2x ni bila sama dia boleh kuasa kalau sama dia boleh satukan, dia akan jadi macam ni. 6 darab 3 2x sama dengan 18. Macam tu. Boleh tak? Okay, mula-mula awak tengok ni, alamak tak boleh buat apa-apa sebab semua tak boleh dapat yang ini. Nombor 1 tak boleh. Nombor 1 tak berjaya tak berjaya. So bila tak berjaya, fokus pada kuasa. Okey, sekarang tak berjaya, kuasa yang aku boleh samakan. Ini 2x, ini x. 9 ni boleh jadi 3 kuasa 2. So nanti dia jadi 2x, sama pula 2x ni. Macam tu. Ya, tips dia. So 2x, 2x dah sama. So bila sama kuasa, kita boleh satukan yang dalam dia ni. Walaupun dalam dia tak sama, kita boleh satukan janji kuasa dia tu sama. Kita letak kuasa yang sama tu dekat luar. So last kali kita akan dapat 18 kuasa 2x sama dengan 18. Ini sebenarnya 18 kuasa 1 18 kuasa 1. So nanti matikan je lah. So 2x sama dengan 1, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Dah siap. Tu jawapan dia. Okey, boleh tak? Boleh So untuk indices ni kena tengok dua benda. Satu, base. Base tu maksudnya dia punya asas ni lah. Kan? Kalau asas ni tak mampu, kita nak tengok pada kuasa pula. Fokus pada kuasa. Apabila kuasa sama, dia boleh satukan. Contohnya A kuasa M darab B kuasa M. So dia akan jadi ni contoh AB, A darab B kuasa. Kuasa yang sama tu dikumpulkan setempat. Dalam ni tak sama, tak apa. Janji kuasanya sama. Tengok pada soalan lah. Bagus orang yang tanya soalan ni. Okey. Ada lagi tak? Masa dah habis rasanya. Tengok jam. Padahal jam mana pakai pun. Okey, so kalau ikutkan masa dah habis. Saya tutup.